rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala pada tak kala taat dengan qasak, yakni qasak kita, tujuan kita di dalam ibadat itu hanya kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'ah, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Tujuan di dalam taat itu semata-mata kerana Allah. Itu dipanggil ikhlas di dalam taat. Ada orang bukan ikhlas ini bukan di dalam taat, semua kehidupan dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Segala ibadat dia, hidup dia, gerak dia, mati dia, diam dia itu hanya milik Allah Ta'ala. Bukan kata untuk Allah, bukan milik Allah. Kalau untuk Allah, ibadat itu hak kita, tapi kita beri kepada Allah. Itu untuk Allah. Tetapi kalau milik Allah, awal-awal lagi dia sudah miliki amalan kita, tak perlu kita beri kepada dia, memang dia dah pemilik sebenarnya amalan itu. Itu lebih tinggi lagi dah. Dan iaitu bahawa menghendaki ia dengan taat dia. Ia nak gapo dengan taat itu? Akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah. Nak dekat dengan Allah Ta'ala. Nak membuat, nak meredakan Allah Ta'ala. Apa awak buat ni? Maka ibadat ini Tuhan suka. Maka saya buat ini kerana Allah Ta'ala suka ibadat. Buat kerana Allah. Apa maksiat tak boleh buat kerana Allah? Kerana Tuhan tak suka. Tak boleh buat maksiat. Kerana buat maksiat ni tak boleh kita buat maksiat kerana Allah. Kerana buat untuk Allah Ta'ala apa? Hak Tuhan marah. Tapi kalau buat hak benda suruh yang Tuhan suka, kadang-kadang kita buat kerana Allah, kadang-kadang kerana lain. Tapi kalau buat hak Tuhan tak suka, petang hari lagi tak boleh buat kerana Allah. Kerana buat benda hak Tuhan tak suka, tapi kerana Allah tu mempermainkan dia pula. Saya supaya kita kecek orang. Saya tak suka buat benda ni. Tiba-tiba orang tu buat benda hak kita tak suka, tapi saya buat kerana Allah, kerana awak. Saya royak dah, saya tak suka buat benda ni. Tiba-tiba awak buat untuk saya. Buat apa dia tu? Maka taat maksiat tu tak boleh cari redha Tuhan. Sebab tu Tuhan kata dalam hadis pun ada sebut, aku sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Pertama, aku sembunyikan redha aku di dalam taat. Ikutlah taat, usaha kau taat yang kecil, kau hati taat.
Kedua, aku sembunyi ke maruh aku di dalam maksiat. Maksiat mana tak tahu. Maksiat kecil kau, maksiat besar. Ketiganya, aku sembunyi ke kekasihku di antara manusia, di antara makhlukku. Siapa dia kekasih Tuhan? Itu adalah sembunyi. Rahsia Tuhan. Berapa banyak orang menzahirkan kewalian, menzahirkan baik, tetapi dia bukan kekasih Tuhan. Berapa banyak kita tengok dia hidup orang biasa sahaja. Tak nampaklah dia tu rupa sebagai kekasih Tuhan. Tetapi dia tu kekasih Tuhan. Sebab benda ini sembunyi. Apabila sembunyi, maka adalah kekasih Tuhan yang disembunyikan Tuhan. Bahkan banyaknya kekasih Tuhan orang tak tahu dia tu kekasih Tuhan. Hak kita suka kekasih Tuhan, tu bukan kekasih Tuhan. Hak kita suka dia tu orang biasa, dia sebenarnya kekasih Tuhan. Aku ayat dah aku sembunyikan benda tu. Maka hak duk dakwa wali, hak duk dakwa gapo, tak berapa nak boleh juga. Sebab benda sembunyi kan. Kalau benda terzahir lagu tu tak nampak. Maka Tuhan kata aku sembunyikan. Ada wali Tuhan zahirkan dia tu kekasih Tuhan ada. Ada hak Tuhan sembunyikan. Hak banyaknya sembunyikan. Kerana apa? Kerana Tuhan nak suruh kekasih dia tu rehat dengan dia. Kalau kekasih dia tu masyhur, maka kekasih dia akan sibuk dengan makhluk lain. Tapi kalau kekasih dia tu tak ada orang suruh apa dia, maka dia boleh duduk dengan Tuhan. Ada wali Tuhan tu, dialah kekasih Tuhan, dialah kekasih makhluk, dialah pujaan makhluk, dialah pujaan Tuhannya. Ada? Ada juga. Tapi wali lagu tu pernah. Makhluk lagi kena cara, Tuhan lagi tiap hari mata dak ingat Tuhan. Ada wali ni yang lemah, maka dia kena duduk dengan Tuhan. Dia tak boleh duduk dengan makhluk. Jadi terganggu selalu dia. Jadi wali hok soho ni penat sikitlah. Dua dia kena jaga. Hok ni hok bison. Tiada akan sesuatu yang lain daripadanya, tidak ada maksud lain kecuali nak dekat dengan Tuhan saja. Ada maksud lain makhluk, ada maksud tujuan makhluk, syurga ke, neraka ke, nak jadi wali ke, nak boleh pangkat kekasih Tuhan ke, nak jadi goni ke, tak ada. Nak kebar ke, nak khamak ke, tak ada. Semata-mata kerana Allah. Ada orang beramal kerana nak sesuatu, boleh Tuhan wi dia. Tuhan wi dia jadi dipuja orang. Nampak khamak dia. Tapi Tuhan tak boleh. Nampak di zahirnya, nampak dia boleh dah Tuhan. Apa tak boleh lagi Tuhan setara tu. Besoknya khamaknya dia, rupanya tak boleh Tuhan. Sebab apa? Sebab dia pun tak cita-cita Tuhan. Dia cita-cita khamak, boleh khamak. Tuhan ni maha adil. Tuhan ni beri saja apa yang kita niat. Sebab itulah niat gapo-gapo dia kita buat, belajar, kau mengaji, kau duduk saja, kau tidur, kau gapo, niat biar kerana Tuhan. Pagi-pagi lagi setiap kali semaya, hidupku, matiku lillahi ta'ala, milik Tuhan kerana Allah Ta'ala. Niat lagu tu. Seperti puji manusia. Bapa demo nak jadi baik. Bapa demo pakai serban, pakai jubah, wis sebeh tekok lah, wis sebeh kok ni lah apa. Nak suruh manusia puji, demo ganah, demo wali, demo gapo. Bukan kerana Allah. Maka perbuatan itu sia-sia semata-mata. Bapa demo mengajar, bapa demo alim, bapa demo khusyuk, bapa demo ngatik, bapa demo berzikir, bapa demo selawat, nak suruh manusia puji. Demo ni kaki selawat. Demo ni kaki mengatik. Demo ni kaki sebeh. Demo ni kaki mengaji ilmu. Demo ni ahli ilmu. Nak selain daripada Allah. Semua benda itu adalah sia-sia dan kebodohan semata-mata. Tapi kadang-kadang nafsu manusia nak benda tu. Yang mari juga perasaan nak lagu tu. Tetapi kalau kita belajar, mari benda tu. Salah dah. Tak boleh niat lagu ni. Kita boleh tepi. Tapi kalau kita tak belajar,
Kita tak sedar, kita duk buat kebaikan selama ni rupanya bukan kerana Allah. Maka apabila lagu tu, perbuatan kita sia-sia saja. Kita nak tahu mana perbuatan kita bukan kerana Allah. Kalau Tuhan uji, nyetok kita. Tuhan uji ke apa dia? Kita nak kerana pujian manusia. Maka tiba-tiba manusia tak puji, nyetok kita buat ibadat tu. Kita buat kebaikan tu jadi nyetok. Tapi kalau kita buat kerana Tuhan, Tuhan uji dengan pujian manusia. Manusia fitnah kita, manusia kita kata sesak, manusia kita kata kuburium. Kata kita capalium, kata kita musyrikun, kata mubtadi'un, kata penglipu rala, kata gila, kata ahli sihir, kata macam-macam dah. Gini. Kita buat kerana siapa dia? Kalau kita buat kerana pujian manusia, nyetok kita. Oh, aku buat dia mau kata juga. Nyetok lalu. Tapi kalau buat kerana Tuhan, ikut dia lah. Bukan kita buat kerana makhluk, buat biar ajar kerana Tuhan. Berlatih juga. Berlatih hati kita, biar buat kerana Tuhan. Dan harta benda, nak jadi baik kerana nak dapat harta. Kerana nak suruh manusia beri harta kepada kita. Sia-sia kebaikan kita nak buat. Nak suruh manusia mari beri harta kita, mari gila kot harta lagu tu. Maka sia-sia kebaikan kita buat selama kini. Penak kita kau gapo jadi sia-sia. Dan dimuliakan oleh manusia. Manusia kata demo untuk guru. Demo wali, demo syekh, demo murabbi. Dalam majlis demo panggil kita duduk depan, aruk kita, keliling, bodyguard penuh. Kanan kiri tolong buka pintu, tolong buka gol ni. Mulia ke kita. Bapa mu jadi baik nak suruh manusia mulia ke lagu tu. Sia di sisi Tuhan, tak ada Tuhan dalam perbuatan kita. Maka kalau tak ada Tuhan dalam perbuatan kita, ahlillah boleh rasa orang ni benar ni. Nyanyo dia kena tipu. Kerana orang yang buat kerana Tuhan yang lagu lain. Kita boleh nampak keikhlasan dia. Tapi kalau orang buat kerana selain daripada Tuhan, nampak lalu menyetok. Yo. Orang buat kerana Allah dia letih, ya. Letih tak apa. Kalau letih ni tak boleh kalau bukan kerana Allah kan. Kalau buat kerana Allah mana tak letih. Adanya letih tu yang ada. Tapi semangat dia dan tujuan dia tidak pernah hilang, tak pernah pudar, tak pernah berkurang. Dan lain daripada segala tujuan dunia. Ikutlah tujuan gapo? Kerana nak ngejah anak dara orang ko, kerana nak jadi orang hebat ko, kerana nak dapat pangkat ko, kerana nak glamour ko, kerana nak jadi insta famous ko, kerana nak jadi tiktoker ko, nak jadi gapo dia tak reti gapo dia hop-hop ni itulah. Mr. Loba-loba, Mr. Bombastic. Nak jadi go-to ko. Semua tu tak ada faedah berlaku. Dan bahawasanya ikhlas satu kelakuan hati. Hati saja boleh menilai. Kadang-kadang ada orang nampak rupa simple yang hidup dia. Dia ingat dengan buat lagu tu dia jadi ikhlas. Tak ikhlas rupanya. Berapa banyak kita tengok ada orang tu bersungguh dari sudut pakaian dia. Nampak bersungguh demo. Tapi dia buat dengan ikhlas. Boleh pahala. Dia mau makan sungguh. Hamba pakai biasa. Nampak ikhlas. Ikhlas apa kadang-kadang buat kerana makhluk juga. Pakai simple pun kerana makhluk. Tak boleh ikhlas juga. Pakai sungguh kalau kerana Allah. Ikhlas juga. Yang penting hati tu kena cara. Orang lain tak boleh nilai. Orang lain nilai mungkin salah. Kalau kita buat. Kita saja tahu. Allah Ta'ala tahulah. Nabi Muhammad tahulah kalau kita buatnya. Dan orang mukmin tahulah amalan kita. Manakala orang biasa, orang nilai, orang lain tak nilai molek. Kita saja tahu kebaikan kita ke jahat kita. Sebab tu hati cara. Pakaian tu nombor 2. Kita buat kerana Tuhan, okey ikhlas. Mu pakai baju tasawuf, okey ikhlas kerana Tuhan boleh. Mu pakai baju mewah, baju semak, baju gapo kerana Allah, mu boleh pahala. Mu boleh kebaikan. Tapi kalau mu buat pakai baju molek, pakai baju hebat bukan kerana Tuhan, tak boleh pahala. Mu pakai baju tasawuf gambar dia pun bukan kerana Allah, tak boleh pahala. Jelas bagi tu. Tuhan sebut dah.
Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Benda baik mu akan boleh, benda jahat pun mu akan tanggung juga. Jadi tak boleh nak marah kok siapa-siapa dia. Apa aku yang dosa belaka, apa tak ada orang pesan. Orang royak dah. Barang jelas dah buat kerana Tuhan boleh pahala. Kita habis pitih, kita letih, kita penat kalau bukan kerana Allah tak boleh pahala. Soho boleh. Kerana tu nilai tipu dipanggil. Manusia hanya menilai menurut zahir gitu, nampak gitu. Tapi hak sebenarnya di sisi Tuhan. Kita dengan Tuhan pula. Dan tiada diterima akal amal ibadat melainkan dengan dia dengan ikhlas. Telah pesan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya tiada disuruh akan mereka itu untuk buat ibadat. Dengan menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala pada ketika membersihkan mereka itu baginya. Mukhlisin maknanya. Yakni bersih semata-mata akan agama Allah Ta'ala daripada syirik yang besar-besar dan syirik yang kecil. Syirik besar ni jangan kita buat ibadat, jangan buat menyembah selain daripada Allah. Syirik besar ni syirik kafir lah. Syirik kecil pula riak menunjuk-nunjuk. Syirik ni ada dua, syirik yang menyebabkan jadi kafir, yakni mengagung-agungkan menyembah selain daripada Tuhan, kafir. Kedua, menyembah Tuhan. Tetapi di samping menyembah Tuhan, ibadat itu diserah pada Tuhan, ada maksud di sampingnya mensyirikkan niat. Yakni riak menunjuk-nunjuk. Syirkul asghar, yakni menunjuk-nunjuk. Ibadat kerana Tuhan sikit, kerana makhluk sikit. Ada kepentingan. Maka hak ni syirik juga. Hak ni tak jadi kafir. Tetapi syirik lagu ni membatalkan pahala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya sebenarnya sah segala amalan. Mazhab kita terjemah dengan sah. Mazhab Hanafi terjemah dengan sempurna amalan. Sebab tu buat dia tak cara lah mana bab niat. Niat maha penting. Tak apa, tak niat pun tak apa. Kerana apa? Kerana ibadat tu sah. Cuma tidak sempurna lah. Mazhab kita kata tak sah. Ambil air semaya tak niat, tak sah. Mazhab Hanafi kata ambil air semaya tak niat, sah. Asal ambil air semaya je. Kalau tak niat, kalau tak niat pun tak apa. Tak apa. Kalau niat molek lagi. Perlu. Kerana ibadat dalam mazhab Hanafi ia ada ibadat maksudah dengan ibadat ghaira maksudah. Ibadat hok jadi tujuannya semaya, katanya mazhab Hanafi. Air semaya ni dia hanya tujuan nak semaya. Maka ibadat tu bukan tujuan ambil semaya tu, tujuannya hok semaya tu betul. Maka ambil semaya ni kalau moga dia bukan tujuan, niat boleh, tak niat pun tak apa. Mazhab kita buat ibadat maksudah ko, ghaira maksudah ko, ibadat wasa'i saja ko, semua kena niat belaka untuk mengesahkan ibadat. Kalau ibadat sunat tak niat, tak boleh pahala. Kalau ibadat wajib tak niat, tak sah. Dia kata, sanya sah segala amal itu dengan sebab segala niat. Dan hanya baginya tiap-tiap seseorang bagi yang berniat ia akan dia. Yakni kita akan dibalas menurut apa yang kita niat. Jangan marah kat orang. Akhirat kita akan rasa puas hati cara Tuhan bagi pahala. Puas hati yang hamba niat sikit hari tu boleh juga. Boleh. Tuhan kata aku tak akan sia-sia. Lepas tu hamba buat jahat sikit hari tu. Kira juga. Kira. Sudah. Tanya hak kira kebaikan tu. Nampak. Tapi kalau kira kejahatan agak, masalah. Artinya tiada baginya bagai, tiada berniat ia akan dia. Kalau dia tak niat tak boleh pahala. Kalau awak tak boleh Tuhan. Sebab dalam hidup awak tak niat pun untuk Tuhan. Awak tak pernah niat pun untuk Tuhan. Segala amalan dan kehidupan gerak-geri awak kerana Tuhan.
Maka kalau tak boleh Tuhan pun tak apa dah moga awak mungkin. Maka ada orang niat boleh syurga, maka boleh syurga. Niat lari pada neraka boleh. Niat kerana makhluk boleh makhluk. Jelas berlaku dah Tuhan royak dah so. Katanya dalam kitab tasawuf kata siapa dia yang mengajar kamu mengenal dunia, mencari dunia, maka orang itu telah mengkhianati kamu. Dan siapa dia yang mengajar kamu, mengajak kamu untuk buat ibadat, maka orang itu memenakkan kamu. Duk ajar kita sembuh, duk ajar kita bergerak, duk ajar kita semaya. Ajar perbuatan yang memenakkan, puasa penak weh, maya penak weh. Ajar buat ibadat, maka orang ni memenakkanmu. Dan siapa dia yang mengajar kamu kepada Tuhan kamu, menunjukkan kamu kepada Tuhan, mu semaya biar jelas dengan Tuhan, biar khusyuk dengan Tuhan, mu puasa biar betul dengan Tuhan. Lagu tu barulah orang tu menasihati kamu, baru orang tu membimbing kamu yang benar. Jadi ada orang ni ngajar orang surat taat saja, menak ke orang. Menak duduk baca Quran pun penat, semaya pun penat, tak boleh Tuhan. Puasa pun penat. Maka hak sebenarnya cari ibadat hak Tuhan tu. Jadi cari guru jangan hak menakkan kita. Kita ni kaki lipat dah, kaki malas dah. Lepas tu dia ajar gerak saja. Tak boleh Tuhan juga, Allah penat. Jadi cari guru hak ajar kita biar boleh Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Itulah kesudahan hidup perjalanan kita kepada Tuhan. Kalau niat di syurga tak habis lagi. Tak sapa lagi orang tua kata. Ya kena sudah di Tuhan juga. Sebab kita mari pada Tuhan, maka kena sudah Tuhan juga. Supaya kita lah. Mesti daripada sopa, sapa, rapat di maruah. Maruah pula mari kena sapa di sopa. Kalau sikit lagi nak sapa di sopa, sejekan. Kita kena dah. Tak usah kita. Kita kena kembali rapat tumit kita tu di Bukit Maruah. Baru enggak pula. Payahlah. Yo. Daripada hujung kepada hujung, daripada awal kepada awal. Daripada Tuhan kepada Tuhan semula. Tu maksud dia. Tiada berniat dan tiada baginya bagai yang berniat akan dia oleh orang yang lain. Kalau dia niat benda lain, tak boleh lah. Maka barang siapa ada berpindahnya kepada Allah, hijrah kerana Allah. Bapa dia mau hijrah daripada rumah dia mau ke pondok, kerana Allah boleh pahala. Bapa dia mau hijrah daripada maksiat kepada taat, kerana Allah boleh pahala. Tapi batu semata-mata nak jaga personality kita, semata-mata nak jaga title kita, semata-mata nak jaga pandangan manusia kepada kita, sia-sia. Dan Rasulnya berpindah kepada Allah Rasulnya, maka berpindah itu kepada Allah dan Rasulnya. Boleh Allah, boleh Rasul. Tak usah takut. Kalau kita buat ikhlas kerana Allah, tak usah bimbang. Manusia nilai, manusia tak nilai, boleh pahala. Tak usah bimbang, tak usah takut. Jelas dah Tuhan sebut dah, jangan bimbang. Artinya barang siapa berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka perpindahan itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Barang siapa yang ada berpindahnya kerana dunia, niat kerana selain Tuhan, ikutlah jadi dunia lalu. Sekalipun apa rupa ibadat tapi dunia. Kamin amalin yatasawwaru bi suratil akhirah. Yasiru ila suratid dunya bi berapa banyak amal yang berupa dengan amal akhirat tapi jadi amal dunia kerana jahatnya niat. Sekalipun kita nampak hidup semaya tapi semaya kerana siapa? Berapa banyak kita tengok orang duduk buat kebaikan, pemurah dia tapi bukan kerana Allah, kerana nak marketing dia, gapo-gapo, maka dia boleh marketing dia lah. Allah Ta'ala tak boleh. Tentu dah, jelas dah Tuhan dah. Sekalipun dia dapat nama di sisi makhluk, awak ni pemurah,
Awak ni suka awak kebaikan, tapi kalau dia niat bukan kerana Allah, sia-sia semata-mata, boleh marketing sahaja. Barang siapa ada berpindahnya kerana dunia, yang mendapat ia akan dia nak dapat dunia, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia nak menikah dengan itina. Yang ini keinginan nafsu ataupun keinginan dunia. Ada manusia saya tak si dunia, tapi saya ada keinginan nafsu dia. Ada manusia ni yang buat jahat bukan kerana nak benda baik, tapi semata-mata nak ikut nafsu dia. Tak ada pulangnya pun, tapi kerana nak ikut nafsu dia. Ada orang buat kerana ada pulangnya, ada benda yang nak boleh. Ada orang bukan. Antara kerana nafsu ni buat sesuatu kerana pangkat. Dia rela habis duit. Rela habis duit. Rela habis duit tapi kerana nak kedudukan di sisi manusia. Ada orang nak buat ibadat kerana pitih. Buat ibadat kerana pitih, boleh harta, boleh gapo. Hak ni teh lagi hak ni. Sebab apa? Sebab sekurang-kurangnya boleh juga pitih ke dia. Dia buat ibadat nak kerana harta. Tapi hak paling berat sekali buat ibadat kerana pangkat. Harta pun habis, goni pun habis belako-lako. Tapi asal tak apa puas hati hamba. Asal nama hamba jadi suhu, asal nama hamba jadi wali, jadi gapo dia. Boleh sia-sia. Maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya sangat keji. Kalau niat kerana benda-benda lagu tu, berhijrah kerana benda-benda lagu tu, sangat keji. Kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasul. Nampak rupa ibadat tapi niatnya maksiat. Maksiat lah kita kata. Kerana sepatutnya ibadat diserah ke Tuhan. Tiba-tiba diberi kepada makhluk, maka jahat perbuatan ni. Sekalipun mulia di sisi mata makhluk, tetapi di sisi Tuhan kata mu ni, dah mu jahat dari hatimu, bukan niat kat aku. Tiba-tiba mu kaya depan manusia pula buat baik. Oh nyanyolah. Dan menyembunyikan ia akan yang menyalahi sekalipun mencuri harta dunia, dan perempuan itu harus pada syarat mencari tu, bukan mencuri. Sekalipun mencari harta tu harus, berkahwin tu harus, tetapi dalam ibadat jangan niat benda lagu tu. Niat benda harus pun tak boleh juga. Apatah lagi niat benda haram. Buat sesuatu nak buat untuk benda haram lagi-lagi. Niat sesuatu untuk benda harus pun tak boleh dah. Biar niat kerana Allah Ta'ala semata-mata. Sabda Nabi SAW, al-ikhlasu sirrun min sirri astauda'tahu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Artinya, bermula ikhlas itu satu rahsia. Rahsia payah. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita usaha juga untuk dapat ikhlas, rupanya tak ikhlas. Ya Rabbi, tak ikhlas rupanya hamba. Kita ingat rasa ikhlas dah. Apabila diuji, apabila gapo, nyetok kita. Sodoh. Oh, ikhlas tak ikhlas sen ni. Sakut juga kita rupanya. Sopo. Masa tak diuji tak nampak. Ikhlas dah kali habis ring dah hamba ni. Apa-apa, tak ikhlas juga. Bahkan merasai ikhlas itu, nak menyelamatkan ikhlas lagu mana? Nak supaya ikhlas, ialah dengan berlepas daripada kekuatan dan kekuatan diri kita. Jangan rasa kita yang boleh ikhlaskan ibadat. Serahkan kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, munglah Tuhan punya amal ni, munglah yang mengikhlaskan dia. Hamba tak erti. Kadang-kadang hamba rasa ikhlas, tak ikhlas rupanya. Sebab tu ada orang doa, Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ada doa lagu tu. Ada doa, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Leh bagi atas. Beza apa dia mukhlisin dengan mukhlasin? Mukhlisin, orang tu rasa dia boleh ikhlas. Isim paknya. Mukhlasin, orang tu tak rasa dia boleh ikhlas, Tuhan yang dia buat ikhlas. Orang lebih tinggi lagi, mukhlasin. Orang yang dibuat ikhlas. Dengan orang yang merasai ikhlas. Beza tu. Beza. Bermula ikhlas tu satu rahsia daripada rahsia aku, katanya Tuhan.
Aku taruh akan dia, aku sembunyikan dia pada hati mereka yang aku kasih akan dia, akan mereka. Daripada segala hamba-Ku. Ingat, orang yang mendapat ikhlas itu adalah orang yang kekasih Tuhan. Kerana nak buat ibadat ikhlas ni bukan cala-cala. Kadang-kadang orang tu alim dah pun tak ikhlas lagi. Orang tu mengaji tinggi pun tak ikhlas juga. Orang tu boleh PhD pun perasaan hasad deki lagi. PhD. Misalnya contohnya lah. Orang tu jadi tok guru pondok tak ikhlas juga. Orang tu jadi murabbi tak ikhlas juga. Orang tu jadi payah ikhlas ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu 3 pangkat seperti yang menyebut akan dia oleh Syekhul Islam di dalam syarah Kusyairiyah. Risalah Kusyairiyah. Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia ada syarah kitab Risalah Kusyairiyah. Jadi Syekh Abdul Qadir ni lagu tu. Ada setengah cetakan, ada setengah cetakan. Ana beli juga so. Syarah Risalah Kusyairiyah yang disyarah oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah syarah kitab ni. Terkejut. Ada kata Ibnu Taimiyah syarah Risalah Kusyairiyah. Jarang tu. Apa cek semula cetakan tu benda sama tapi pentahqiq lah ni buat kajian. Bukan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari pengarang Fathul Wahhab tu syarah. Oh jadi silap. Tu jadi keliru tu. Ibnu Taimiyah juga sufi. Sudah. Bertukar tahqiq, hok jo tahqiq kata hok ni karangannya. Kita tak tahu dia dengan di sisi Tuhan tu tak tahu Ibnu Taimiyah ni. Dia orang alim dia gapo. Tetapi kenyataan dia tu banyak bercanggah. Kita tengok secara zahir. Nilai di sisi Tuhan, kalau dia ikhlas ke gapo dia, dia munggo tak tahu juga, tertipu dengan gapo dia ke. Dia tak jumpa hadis ke gapo, tu. Gitulah. Sekali sama-sama tengok diri masing-masing. Nak nilai orang salah juga tak boleh juga. Nak nilai diri kita betul juga tak boleh juga. Jadi sama-sama nilai diri kita ni betul ke tak di sisi Tuhan. Cuma hak secara ilmiahnya, secara zahirnya kena tengoklah. Kalau benda tu salah, tak boleh nak ikutlah secara zahirnya. Kalau benda tu betul, ikut gitu. Hak betul-betulnya, mana kita tahu. Hak secara zahir saja. Katanya Nabi Muhammad, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kami hukum ke hak zahir. Menurut akidah, menurut fiqh syariat, menurut tasawuf, betul. Wallahu yatawalla, Tuhanlah yang menguasai, mengetahui hakikat rahsia-rahsia sarair, rahsia-rahsia. Jadi kita tak tahu dalam hati perut bedah. Sebab tu ada orang bermimpi Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni bunuh orang dah. Mimpi aku mana? Dia pun tak masuk dalam neraka. Duduk bira neraka. Berarti setara tu pun belum tentu lagi nak kata masuk neraka terus pun. Jangan cepat nak melatah, jangan cepat nak mengata kepada orang. Nak beritahu kesalahan secara zahir, ya benar. Tapi nak sampai peringkat hakikat sebenar nak tak boleh lagu tu. Gapo dia pakat yang pertama, bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadat kerana semata-mata menjunjung perintah Tuhan. Bapa dia mau semaya, Tuhan suruh semaya, aqimus solah. Bapa dia mau mengaji, jadi alim kita mau ni, Tuhan suruh jadi alim. Fa'lam, jadi alimlah kamu, la ilaha illallah, mengenai la ilaha illallah. Bapa pun jadi baik, Tuhan suruh buat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat molek lah, buat molek-molek sebagaimana Tuhan buat molek juga kat umum. Maka semua tu menjunjung perintah Tuhan. Tidak ada makna sebaliknya kecuali menurut perintah Tuhan. Tuhan ni lah boleh pahala, alhamdulillah. Tuhan tak beri pahala pun, tak apa nak kata gua dah. Yang penting hamba buat dah.
Katanya dalam mata hikir kata menunaikan hak-hak kehambaan ubudiyah bang. Dan menunaikan hak-hak ketuhanan rububiyah. Dia sebagai Tuhan, hamba sebagai hamba, layaknya menyembah Tuhan. Layaknya mendengar kata Tuhan. Layaknya gini. Hak ni menjunjung perintah. Ada makna sebelum ada nak suruh gapak tak ada. Nak gapak dengan Tuhan kau semata-mata ikut. Tuhan nila kau, Tuhan tak nila kau, Tuhan nak tahu hamba kau gapo dia, bismillah, tawakal. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhan aku bukan ahli syurga pun. Wala aqwa 'ala naril jahimi. Tapi sekalipun aku bukan ahli syurga, tapi aku tak berani, tubuh aku tak erak nak lawan dengan kamu. Maka pandai-pandailah mu ya Allah ya Tuhan aku tak reti. Tapi syurga tu aku tak layak, tapi neraka pun aku tak layak. Sakit weh, tak erak tubuh aku nak tanggung. Maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Tak ada maksud, ya. Tak ada. Betul-betul dia berdiri atas tapak sebagai seorang hamba. Betul-betul. Pangkat kedua, ikhlas yang pertengah. Iaitu bahawa mengerjakan amal ibadat kerana menuntut pahala. Ikhlas dah. Ya, ikhlas dah. Tapi ikhlas peringkat kedua dah tu. Asal saja bukan niat kepada dunia, katanya ulama syariat kata ikhlas dah tu. Ikhlas peringkat kedua dah tu. Katanya Imam Al-Qushairi dalam syarah dia, siapa dia? Syekh Zakaria Ansari pun kata lagu tu. Dan kerana lari daripada seksa neraka, orang tak apa dah ikhlas. Peringkat ketiga, ikhlas yang lebih rendah, iaitu bahawa mengerjakan ia akal amal ibadat supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia. Kerana bapa dia mau jadi juru nak suruh Tuhan jaga hamba lah. Hamba semaya, Tuhan tak seksa hamba. Tuhan hidup hamba bahagia. Bapa dia mau rajin selawat. Selawat ni Tuhan jaga rezeki hamba. Tuhan ni ikhlas paling rendah sekali. Atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Bapa dia mau istighfar, dia mau kata istighfar ni hidup jadi tenang. Bapa dia mau ngatik la ilaha illallah ni kerana hati hamba jadi bersih, jadi gapo. Nak ada pulangnya. Orang penting ada maksud dunia. Tapi ikhlas. Ikhlas dah peringkat ni, peringkat rendah. Kita ni koyak nak nombor satu semacam. Padahal ibadat karut macam dah, tapi memang dia mau ibadat tak ikhlas. Dia ibadat pun dah. Petari lagi. Ni tajuk orang buat ibadat dah. Orang tak buat ibadat tak suka kecek tajuk ikhlas. Makhluk Tuhan. Buat podok nak nilai lagu mana? Buat podok. Lepas tu nak nilai benda ni nombor satu, kau nombor dua, nombor tiga. Biar buat dulu. Baru kita nilai nombor satu, kau nombor... Ni buat dah. Sedap nilai. Dapat nombor 10 demo lagu ni. Buat kerja lagu. Dia buat podok. Manusia lah ni kaki buah kedai kopi, kaki sembel panggil. Pala tau. Pandai belaka dipanggil. Orang ni tak ikhlas, orang ni tak ikhlas. Besok dia. Tanya dia. Tengok dia penaling dia. Supaya orang kacik pay dia. Kecek bak ikhlas. Malu. Orang ahli tak berani nak kecek bak ikhlas. Malu Tuhan. Hok je buat kerja buat kerja dah tu pun takut dah. Hok tak buat kerja ngaku ikhlas. Tipu setan awal lagi. Jelas. Nabi Muhammad kaki ibadat pun kenaling. Dia nombor satu tu. Nak buat ikhlas kenaling tak ada. Kita tak buat ibadat tiba-tiba. Hak ni salah, hak ni tak betul, hak ni tak ikhlas, hak ni. Jangan buat gitu ya. Jangan jadi lebih pada setan. Setan pun tak ada nilai ikhlas tak ikhlas. Setan tak ada nilai. Dia reti buat kena kerja orang. Dia tak reti nilai kata buat tak ikhlas. Dia tak ada bahas dia. Yang pertama seperti mereka membaca suratul Waqiah supaya dimurahkan akal rezekinya. Apa dia mau baca Waqiah ni? Murah rezeki dah. Mula-mula peringkat bagi orang yang beramal ni gitu dulu. Mula-mula peringkat. Lama-lama katanya guru-guru tua kita kata, lama-lama benda tu akan hilang dari diri kita. Tapi kita ni awal lagi malah dah. Mula-mula beramal memang ada maksud. Lama-lama dia akan jadi hilang, hilang. Akhir sekali beramal semata-mata seruh tu. Beramal seruh. Baru tua panggil beramal seruh. Seruh ni kalau dia tak ada maksud, ya Allah tu aku buat kerana-Mu ya Allah.
Gapo dia boleh, gapo dia bismillah. Baca surah Mulk kerana Allah. Baca juga baca. Dulu saya baca juga dulu. Tapi saya ada niat lain. Lah ni baca surah. Baca surah. Baca surah. Surah tu. Tak ada maksud dah. Mula-mula ahli ibadat ada maksud. Biasa ya. Nak berlatih dulu. Yang kedua, seperti mereka membaca Qul a'udzu birabbin nas supaya dipelihara akan dia daripada was-was syaitan. Ni jodoh berlaku ni. Ni peringkat ketiga berlaku. Ada maksud berlaku. Dan bagi yang lain daripada tiga pangkat ini maka tiada ada ikhlas. Selain daripada tiga peringkat ni. Sama ada tak buat ibadat langsung kau gapo dia kau gapo. Tak ada kecek bak ikhlas. Bahkan adalah ia riya. Niat pada selain pada ni tentu riya tu. Berkata Al-Imamul Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Kitab sejelik yang tebal ni. Siapa dia ada pitih belilah. Kitab tu sangat hebat. Sangat Masya Allah. Tabarakallah. Ada 40 kaedah. 40. Usul din panggil. Arba'in, kitab Arba'in ni ada 40. Arba'in 40. Bukan hadis Arba'in ni. Arba'in ni ada Arba'in fi Usuluddin. 40 usul di dalam agama. Dalam fiqh ada, tauhid ada, tasawuf ada. Jadi orang ulama-ulama salah dulu, wirid dia baca ayat kitab ni Arba'in. Jadi ada pitih belilah. Orang Arab boleh baca Arab. Kalau tidak baca bahasa Melayu. Tak tahu ada terjemuh, hamba tak tahu, saya carilah. Jangan cari terjemuh Wahabi sudah, itu pening. Kena royak. Tak boleh tasawuf, jangan royak Wahabi. Penat. Tak boleh. Awak ke ikhlas, jangan kecek Wahabi. Penat juga. Berat tak kecek Wahabi apa takut tak ikhlas. Ada juga orang lagu tu. Ketahui olehmu bahawasanya bagi ikhlas itu hakikat. Ada hakikat dia dan asal dan kesempurnaan. Gapo dia maksud ikhlas? Asal silah dia, kesempurnaan ikhlas. Maka itu 3 rukun. Rukun ikhlas tu ada 3. Katanya Imam Ghazali dalam kitab Arba'in. Bermula asal silah niat. Asalnya ikhlas tu mari niatnya tu. Artinya hendak ke Allah Ta'ala. Wajhullah yakni kerana Allah. Kerana padanya ikhlas. Kerana dalam niat itu ada berlaku ikhlas. Jadi tajuk ikhlas ni kalau ada kaitan dengan niat. Kalau barang tak ada niat itu kecek tajuk ikhlas. Mesti tajuk asal silahnya kecek ikhlas ni kait dengan niat. Dia mau buat kerja niat gapo. Dia mau tinggal benda ni niat gapo. Kalau di niat tu baru kecek bak ikhlas. Dan bermula hakikatnya menafi kecampur daripada niat. Jadi maksud hakikat ikhlas itu jangan kita capur niat. Capur ke mana? Kerana Allah dan selain Allah. Dan bermula kesempurnaan dia itu, kesempurnaan niat itu benar. Yakni jujur kita. Supo di antara zahir dengan batin kita. Sempurna niat demo. Sempurna keikhlasan demo. Kebenaran, kejujuran itu adalah penyempurna kepada ikhlas. Dan bahawasanya benar itu baginya enak pakak pula sudah. Tak tahu alik ini alik jatuh dah kita. Betah ni. Ingat lepas dah bab ni. Allah saya belok. Sebab itulah kalau orang tak mengaji ibadat ni. Tak mengaji bab ikhlas tiba-tiba akak tangan rasa ikhlas. Tak tahu. Akak tak kebik ikhlas dah apa? Kau mengaji ikhlas ni selok saya akak perik mata-mata. Saya akak mikir lagu mana. Tak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana cara untuk kita berdamai dengan situasi? Berdamai dengan situasi. Kita dikhianati oleh orang paling kita percaya. Kita dah maafkan dia. Tapi kadang-kadang akan teringat. Bila teringat, rasa marah. Ibarat tak maafkan. Tapi kita dah maafkan. Macam mana kita nak buat bila dalam situasi ini? Ingat. Maaf itu benda yang dituntut.
Tetapi melupakan, kita tidak disuruh untuk melupakan satu-satu keadaan. Tapi memaafkan, ya dituntut. Kerana semua benda yang berlaku di dalam kehidupan kita menjadi memori. Orang buat jahat kepada kita, kita akan ingat. Tetapi kita maafkan, lupakan, tak. Payah nak lupakan. Tapi janganlah memori itu menyebabkan mari mazmumah lain. Yakni mari semula perasaan berdenda itu. Jangan. Perasaan itu mari, tetapi melupakan itu tidak, tapi memaafkan. Yakni memaafkan ni apa? Tidak berniat buruk lagi kepada orang yang mengkhianati kita. Maaf tu. Sekalipun benda tu mari, nak kata gua no. Cuma, benda hak paling besar gini. Apabila orang buat khianat kita, kita tak boleh maaf. Kita tengok diri kita tu. Ambo buat khianat ke Tuhan. Tak semaya, tak dengar kata. Tuhan tak buat khianat pun ambo. Tuhan tak gapo pun ambo. Tuhan pun maaf kat ambo. Cakap ambo tak boleh maaf kat orang. Tak boleh kau ambil sifat Tuhan sikit, pemaaf tu. Afun, ghafurun. Tuhan ambo dosa jahat setara mana lu buat khianat kat makhluk dia, lu kata. Tuhan boleh maaf. Ambo cakap tak boleh maaf. Apa ambo rasa besar pada Tuhan? Kau gapo? Ambil sikit perangai Tuhan. Takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Tuhan. Lagu. Lama-lama kita akan boleh maafkan. Maafkan ke? Bukan boleh lupa ke? Boleh maafkan. Waktu saya pregnant ni. Pregnant ni. Mengandung. Saya semaya duduk dari awal sampai sudah. Kerana saya pening tak boleh diri. Macam mana semaya cara betul bila pening ketika berdiri. Adakah sah dari awal sampai akhir semaya duduk sebab pening? Boleh? Pening, sakit belakang, sakit pinggir. Amo kalau semaya diri sakit pinggir. Ataupun semaya diri boleh denyuk habis kaki. Seperti gauk kau gapo dia. Ataupun pening kepala jadi taruh rendah kau gapo. Maka semaya duduk dia sah, tak perlu qada lagi. Tak ada masalah gapo. Jadi daripada awal sampai akhir 9 bulan amo start daripada mengandung, start lekat perut jadi pening kepala. Bangun jadi pergi maidin tak apa, pelik juga. Ambo diri pening. Time semaya yang mari pening. Biasa duk fikirlah. Maka time semaya tu dibenarkan dulu. Ya, tak dosa. Qada, tak perlu qada dah. Tuanku, saya nak tanya apa hukum orang yang selalu risau tentang rezeki dia akan datang. Contohnya pekerjaan jodoh anak-anak. Gini, dari sudut hakikatnya, kita yakin, seyakin-yakinnya semua pekerjaan kita, kehidupan kita semua sudah ditakdir, ditadbir oleh Tuhan dah. Apa yang akan berlaku esok lusa, itu sudah dalam perhitungan dalam ilmu Tuhan dah. Tetapi sebagai sunnatullah, kita kena berusaha. Untuk mendapat pahala sunat, kita kerja, dapat rezeki. Maka boleh pahala dan dapat rezeki. Kalau kita duduk saja, boleh rezeki juga hari tu. Maka kita tak boleh pahala. Maka berusahalah ikut sunnatullah. Kerja, cari jodoh, cari kerja kau gapo, ataupun dapat anak kau gapo, usahalah. Kerana itu menjadi sunnatullah untuk dapat pahala. Tapi nak kata benda tu akan merubah ke tak juga pun. Sudah ditakdirkan. Tetapi janganlah semata-mata berpegang dengan takdir, tapi berusahalah. Kullum muyassar. Setiap orang akan dipermudahkan menurut apa yang ia akan jadi. Kalau dia nak jadi orang alim, Tuhan akan mudahkan dia nak jadi orang alim. Jadi boleh ngaji, jadi boleh gapo. Siapa dia nak nikah, kena usaha dah. Barulah nampak dipermudahkan untuk nikah. Ni walau tiba-tiba nak suruh orang mari, penatlah kita. Lainlah kita ni sahruk khair. Orang kenal belakang, gimana pun orang kenal belakang. Ni kita, orang lalu depan hidung kita, orang tak kenal kita. Apa dia demo ni? Orang yang kobah. Tak ada apa. Apa hukumnya orang selalu mempertikaikan rezeki orang lain? Pertikaikan rezeki orang lain. Mengejek-ngejek, banding-banding rezeki. Yang kurang rezeki daripada dia. Orang lagu ni, hukum dia menyakiti hati saudara dia. Maka hukum dia berdosa lah. Dia bukan mengejek rezeki ke apa, dia mengejek kita lah, menganyi lah. Cuma menganyi tajuk rezeki. Ada orang macam-macam, ada yang panggil body shaming, kau apa dia buat menganyi tubuh orang, buat menganyi. Kalau orang tu kecoh, berjalan kecoh lah depan dia. Bukan kerana, bukan
Nganying Tuhan, nganying tak kena, tapi nganying kepada makhluk Tuhan panggil. Nah, jadi ada orang ngejek-ngejek nganyi panggil. Bukan go tu. Apa tu? Oh, kacing nganying. Bukan kacing nganying, dia panggil kacing nganying. Oh, kacing tu kan cak beh. Nah, nganyi panggil. Menganjing. Menganjing itu sarang dosa. Menganjing orang itu sarang dosa. Jadah dah. Ustaz, mohon penjelasan. Adakah dibolehkan sekiranya kita mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita? Ginilah. Hukum dia boleh. Kerana apa? Kerana tabiat manusia apabila dizalimi, dia akan mengadu kepada seorang untuk membalas apa yang ia rasa. Maka ada orang minta tolong dengan Tuhan. Kalau minta tolong orang pun boleh. Kita kena buat zalim, kita pun minta tolong saya, gocoh dia ke apa, boleh hukum dia. Selamatkan saya, orang nak bunuh kita, orang nak khianat kita pun curi orang suruh. Tu manusia, minta tolong dengan manusia. Dengan Tuhan, lagi-lagilah boleh. Minta tolong dengan manusia, kerana nak balas kezaliman orang pun boleh. Apatah lagi kalau nak minta tolong dengan Tuhan. Maka minta tolong dengan Tuhan kat, minta doa malam-malam. Pecah perut pun lah. Dalam kitab Muniyatul Musalli, di akhir kitab tu dia ada kecek mengenai panah malam, senjata pakai. Apa dah? Atahza'i bid-du'a'i wa tazdari wa ma tadri bima sana'ad du'a'u tanamu aynaka wal mazlumu muntabihum yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Syair dia. Sihamul laili laha nafizatun wa kullu, tak ingatlah, lahum qidai, gitulah, tak ingatlah syair dia. Kita memperlekehkan kezaliman hak kita buat. Mu tak tahu orang kena zalim gapo dia akan buat. Tanamu ainaika, malam-malam mu tak tidur. Wal mazlumu muntabihum, orang hak kena zalim kepadamu bangun. Mu tak tidur. Orang kena buat zalim bangun tengah malam. Mu mata mu tak tidur. Wa ainullahi lam tanami, Tuhan tak pernah tidur. Sihamul laili, panah malam. Ni bahaya. Orang dulu paling takut sekali panah malam. Apa dia? Doa orang kena zalim. Hak kita pernah buat zalim, dia doa kita. Sekalipun dia lupa dah, satu hari akan kena kita. Sihamul laili, panah malam. Laha nafizatun, dia ada target dia. Dan target dia pasti akan kena kok. Bila-bila. Maka sebab tu antara balasan orang buat zalim kat orang ni payah ketika mati. Biasa kalau orang tu seksa kena mati, dia ada buat zalim ketika orang dia hidup ni ada buat zalim kat orang. Dan orang penuh doa ke dia. Maka kena ketika mati. Hati panggil panah malam. Pokok dia boleh lah, boleh. Cuma Nabi pesan juga kalau mu nak doa pun jangan doa parok, takut mu pula akhirat mu pula jadi orang zalim. Mu buat paruk sangat ke dia. Jadi apabila bangkit, dia pula kena zalim, mu pula zalim, lebih zalim pula. Asalnya dia buat zalim ni, tapi kerana Tuhan balas paruk sangat sebab mu minta, maka mu pula jadi zalim. Apa maksud kalam-kalam orang sufi? Ayat dia, hiasilah dirimu dengan maksiat dan janganlah dihiasi dengan taat. Hias saja. Benda tu bukan maksiat, hiasan dia sahaja. Kereta tetap kereta sekalipun bubuh tayar bersikar. Contohnya lah. Gini kira dia. Ibadat tetap ibadat sekalipun napuk aksesori dia tu maksiat. Napuk Kerana apa? Kerana ada wali ni tak kuat, maka dia tak boleh. Tak boleh. Napuk bersih tak boleh. Jadi cepat tertipu lalu. Hamba kalau buat baik jadi napuk rasa nak jadi tertipu lalu. Maka dia buat lolok biasa, malas semaya sikit. Nanti panggil hiasi dengan maksiat. Bukan maksiat. Napuk macam bukan taat lah. Kerana apa? Jangan hiasi dengan taat. Takut tertipu dengan taat. Mu ni napuk jurus macam. Takut mu tertipu dengan taat. Mu mula rasa bersih orang lain jahat. Jadi masalah juga. Nyakit juga ni taat ni. Kerana apa? Kerana taat tak ada Tuhan. Kalau taat ada Tuhan, buatlah. Rupa dengan taat. Zahir batin pun tak apa. Tapi kalau taat tak ada Tuhan, dia akan jadi keliru lagu ni. Ya paksa taat tu kena buat jahat. Bukan jahat. Jadi malah-malah sikit. Malah zikir. Maya seronok pun malah. Nampak kadang-kadang. Nampak buat benda-benda makruh. Buat benda-benda apa dia ni. Jadi nampak macam
orang ni. Dia tak sel sebab dia hati dia lemah lagi. Kalau dia buat baik, dia jadi takut tertipu. Maka dia terpaksa kena buat lagu tu. Jadi kalau nak buat lagu ni, kena di bawah tarbiyah guru. Jangan buat pandai-pandai. Kalau guru tak suruh, jangan pandai-pandai. Ramai anak-anak murid setengah tu. Jadi kasyah. Tuhan buka dia. Apabila dia jauh sangat, Tuhan buka keterbukaan dia. Jadi dia tak suka tengok saing-saing dia, guru dia. Hak ni kepala babi, hak ni kepala anjing, hak ni kepala babi, hak ni kepala anjing. Kepala babi ni nafsu. Nafsu bak tino, bak apa dia. Kalau anjing ni, nafsu jahat ni. Nak pedeki kat orang. Jadi duk tengok tak boleh nak hidup dia. Aku pergi kat guru dia. Guru kata buat benda makruh. Ikutlah buat benda makruh. Cukur janggut kau apa dia. Pakai baju cak naga kau. Paruh rambut panjang kau. Setengah guru tu kata isap rokok. Ada juga ni. Isap rokok. Nak suruh kelabu sikit. Bila buat lagu tu bagus dia jadi neutral jadi. Neutral sangat. Jadi dia tak kuat lagi lah. Apabila lagu tu neutral, beres lah. Tak payah buat lah. Beres lah. Beres neutral. Dari segi zahir, orang nampak pelik apa makna tersirat di sebalik kata-kata sufi ni. Ni bagi wali peringkat malamatih dia panggil. Malamatiyah ni wali sembunyi diri. Wali ni wali lemah ni. Wali bukan peringkat tinggi ni. Wali nyamar jadi orang gila. Wali makan sapoh. Tu you tak kuat. Kalau dia kuat, dia pakai subuh, pakai serban. Jadi wali Tuhan, jadi pendakwah, jadi orang alim. Tu wali paling kuat sekali. Kalau wali makan sapoh, wali duk ngecak baru ni, wali duk berjual burger, wali duk apa dia menyamar belakang apa, naik motor kok balik, racing apa, pakai rambut apa dia. Wali naik motor kecak. Tu semua tu wali tak kuat belakang. Wali ni nak menyembunyikan kewalian dia. Dia masih lagi ada nak sembunyi, nak susuk, nak apa dia. Kalau wali betul, tak ada dah dia. Nak sembunyi apa dia. Jadi pok kita ni ada bukan wali nyamar jadi wali malam mati ni. Bukan wali pun dia tapi nampak super wali. Anak nusuk Ustaz. Nusuk. Anak wali pun nyamar jadi tak wali lah. Buat gila. Gila dah benar. Bukan kata buat gila. Gila rupanya kakak tu. Jadi pok kita hok ria. Ria memang gila. Bukan wali ni bukan gila cuma dia buat. Mengenai kitab Muniatul Musalli bab solat Jumaat yang ramai tak sah tu macam mana kami nak buat bagi semua anak kuliah mari mengaji. Buat dah kuliah tapi anak-anak muda tak mari mengaji. Yang mari hak tua-tua. Jadi sekurang-kurangnya hak tua tu sah mai Jumaat. Okey beres lah. Budak-budak tu mari buat menyamar lah. Hak penting kita ada usaha dah untuk masyarakat kita. InsyaAllah boleh pahala. Buat pula. Gitulah kita nak jadi pendakwah, nak jadi. Ingat, antara amalan yang sangat cepat kita sampai ke Tuhan adalah berdakwah. Kita ni jadi baik seorang, betul dah. Tapi hak bisa lagi kita baik, kita ajak orang pula jadi baik. Hak tu paling payah lagi dia panggil dakwah. Maka hak tu jalan paling cepat sekali kita nak sampai ke Tuhan. Sebab kalau kita duk seorang tak ada masalah. Contohlah kita ajak orang pergi masjid, orang kata gapo. Ajak orang main ngaji. Ni buat program ngaji fardu-ain. Demo sopoh, demo atau gapo dia. Kalau aku baik seorang demo tak sopoh. Aku ajak je orang start kena sopoh dah. Baru nak tahu hati kita Ustaz Man. Baru cepat naik tu Kalau boleh 5,000 kali sehari kena sopoh orang. Baru cepat naik lagi. Demo tak sopoh lagi amoy. Sopoh kali. Naik. Misal contohnya. Ni pok kita orang sopoh sendiri nyetok dah. Nak dakwah lagu mana? No. Ni nak duduk ibadat tapi nak duduk dari tempat suasana selesa, Zoom selesa. Tak kuat lah mana lagi. Tak jadi wali kutub lagi. Tu tengok kutub-kutub dunia lagu mana Wali-wali hok bisa-bisa, wali ngaling, wali kutub. Gapo dia orang tak kata ke dia. Pak ni dok kata dia goni. Biasa standard. Berti dia pada dakwah dia. Berti dia pecak jubah dia. Makan sapuh dia. Supaya standard kau kuat kau apa dia. Tu wali kamil dia panggil. Wali kamil mukamil. Kutub dia panggil. Orang boleh tahan hati setara tu dalam bimbingan Tuhan, hidayah Tuhan tu bisa. Ni kena kata sikit tak apa. Pakai sapuh dah. Makan sapuh dah. Dia kedai kopi apa semua makan behel rokok ke apa. Tak kanah lah mana tu. Tak kanah lah mana. Tak kuat tu. Ya jadi nak beri tu, nak beri. Tak kuat lah tu. Tak kuat kan tu. Ingat mudah duk dekat dengan Tuhan. Kalau orang tak kuat tak usahlah. Setan baik tu jauh lalu setan kata biar jauh dia selak lalu. Tu kata nak jadi kutub. Nak jadi wali, setara tu ujian pun mepeh dah. Kalau berat lagi,
Hok wali hok lipat ni pula kata hok bersih tu pula lipat terbalik pula. Dia pula hamba hok bisa sekali. Hok makan sapah ni bisa sekali apa dia ke mana ngaji bab wali ke mana. Jadi tahniah lah kalau buat usaha juga untuk ahli Korea kita mengaji. Tak semari buat pula usaha. Lama-lama ramailah kapu kita suhu panggil kapu Fadu Ain panggil. Berapa? Fadu Ain pasti go. Tengok tiap-tiap minggu duk ajak budak-budak dekat nama kapu Fadu Ain, surah Fadu Ain. Surah Fadu Ain panggil. Semua ngaji Fadu Ain je. Tak apa, biarlah orang ngaji surah Fadu Ain pun tak apa, tak ada masalah. Ambo belajar. Ambo belajar lagi. Pitih tak banyak. Afdal ambo sedekah ke tabung derma ko belanja saing rumah sewa ambo ko makan afdal. Gini, buat kerana Tuhan tu afdal. Ingat kalau dia mau belanja makan bukan kerana Tuhan, tak afdal. Dia mau pergi masjid, tak afdal. Buat kerana Tuhan. Kalau hok kerana saing-saing tu kerana Tuhan, hok masjid bukan kerana Tuhan, ambil sana. Jadi buat kerana Tuhan tak sia-sia. Ikutlah nak sedekah kok saing-saing ko, muka saing-saing tak ngaji. Jadi nampak muka mepeh. Duk ita piti saing semacam rumah sewa kita bayar semacam. Tak apa, biar niat kerana Allah Taala. Hamba nak sedekah masjid tak boleh basuh kakak ni. Batam tok witing bayar minyak. Aku pula pok dia. Tak apa. Buat kerana Allah. Bismillah. Kalau bukan buat kerana Allah, basuh buat. Apa itu baqiyatus solihah dalam bab tahiyatul masjid? Kurang lebih gitu. Baqiyatus solihah ni gelar bagi tasbih. Tasbih baqiyatus solihah ni panggil semaya selain daripada manusia. Selain daripada manusia semaya juga. Lagu mana semaya dia? Iaitu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebut 4 kali, waktu dipanggil baqiyatus solihat. Semaya selain daripada manusia. Jadi kalau ada bak kita tak boleh nak semaya, contohnya dalam majlis ilmu dalam masjid, maka kita pergi duduk baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 4 kali. Ada riwayat kata 3 kali. Itu semaya bagi bukan manusia. Maka seolah-olah kita semaya tahiyatul masjid. Dia kata, seolah-olah kita semaya. Ganti dengan semaya bukan semaya manusia, semaya makhluk lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan
jaulah rohani kita lah. Boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah okey daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.